Okey, seperti yang dijanjikan, saya sekarang bersama dengan Sam Bahrin, iaitu seorang brand consultant dari People's Brand Agency. Sam, terima kasih kerana bersama kami di Pentas Ribut Now 2022. Thank you so much, Dino. Oh, thank you. No, thank you, because we really want to understand. Sebab objektif macam yang saya katakan dalam intro tadi, objektif kita ialah untuk membantu SME, golongan SME, tetapi yang paling penting ialah membantu mereka untuk embrace digitalization, pendigitalan. Dan digital marketing merupakan, that's the buzzword sekarang inilah. Kan semua orang buat digital marketing. Tapi sebelum kita attempt untuk jawablah soalan yang saya dah ajukan tadi tu, Sam, mungkin kita boleh mulakan dengan memahami sedikit sebanyak apa sebenarnya services yang ditawarkan oleh People's Brand Agency. Over to you, Sam. Alright, thank you so much, Dino. Thank you for having me today. Alright, Assalamualaikum. Actually soalan tu, bila sebut digital tu, is everywhere right now. Semua orang nak digital kan sekarang ni kan. Jadi sebenarnya before I jump into the services yang kita tawarkan, selalunya kita ambil tanggungjawab yang pertama sekali untuk menerangkan apa itu marketing, apa itu branding dan macam mana kita nak digitalkan konsep yang kita nak bawakan. Okay, sebenarnya marketing dengan branding dah lama wujud. Yang baru wujud ni adalah digital. Digital adalah platform. Tapi ramai yang kita perasan, yang kita nampak, orang kata apa, dalam 5 usahawan, 3 daripada 5 usahawan jump into digital sebelum tahu apa itu branding dan marketing. Jadi tugas kami untuk membantu yang 3 orang tu supaya tak jadi macam, supaya menjadi lebih 2 orang itu. Maksudnya 3 orang dalam kalangan 5 usahawan kat Malaysia ni selalunya memang terus nak jump into digital. Okay, hari ni start niaga, besok terus hire, buat Instagram, buat Facebook, and then seminggu dia tengok Facebook tu, Facebook tengok dia, and then Facebook block. Jadi sebenarnya digital ialah satu konsep yang di mana mengikut arus zaman. Jadi kita perasan pendigitalan mula berlaku pada pertengahan 2015. Itu sangat rancak tu di Malaysia. Baru kita nampak macam kita start dengan review influencer. Oh, orang kata kalau kita bayar orang famous, nanti produk kita jual. Time tu perkataan viral tu masih sukar untuk dapat. Yang dia nampak famous. Okay, lama kelamaan diketengahkan pula dengan penggunaan FB Ads. Okay, berbalik semula kepada apa yang kami tawarkan. Sebenarnya sebelum jadi pelanggan atau tidak, kami sentiasa memberikan khidmat nasihat yang percuma. Kan, if you come to us, kita tahu ada masalah, kita tak tanya berapa bajet. Maksudnya kita tahu, okay, what is your need, dan kita beritahu. Tapi sebenarnya memang kita nampak hampir 60% yang datang kepada kami mengutarakan masalah yang sama. Kami dah ada Facebook, kami dah ada Instagram, tapi like kurang. Sekarang ni you nak like ke you nak conversion? So sekarang, maksudnya kalau lagi banyak like, lagi bagus lah, Sam. Tapi sebenarnya kesilapan dekat situ, mereka terlampau confuse, keliru. Tempat social media adalah tempat bersosial, bukan tempat berniaga pada asalnya. Yang berniaga di situ adalah Facebook, menguntungkan dari segi pengiklanan. Tapi asalnya social media ataupun platform digital yang memang boleh saya katakan hampir ke semua yang tahu penggunaan digital, social media sebagai platform perniagaan. Tapi sebenarnya perniagaan perlu di lifestylekan di dalam social media, dan itu barulah wujudnya fungsi kami. Bagaimana kita nak pastikan setiap produk, setiap services yang untuk disampaikan menerusi social media itu ada roh, ada jiwa, jiwa SME. Kenapa ada jiwa SME? You nak jadi SME tak ada jiwa tak boleh. Jadi sama juga, setiap apa yang kita nak sampaikan, setiap apa yang kita nak jelmakan mesti ada jiwa. Bukan kena ada smartphone yang mahal, bukan sebab okay, Instagram kita buat, YouTube kita dah bayar YouTubers ni, apa semua ni. Tapi Sam, sale tak masuk. Sale tu very subjektif. Tak ada lagi dalam orang kata apa, fakta mengatakan marketing 1 juta, sale 4 juta. Tak ada. There's no such a conversion. Siapa atau mana-mana di luar sana yang menjanjikan marketing dengan sales yang solid, itu adalah scam yang nyata. Percaya atau tidak, kau cuba. Betul. Jadi tapi jangan cuba. Jangan cuba. Nanti rugi. Sebab kita banyak kali cakap, okay,
sebenarnya marketing dan branding adalah dua cabang yang sangat berbeza. Jadi digital pula adalah platform yang kita akan gabungkan kedua-dua ini. Tapi yang selalu datang kepada kami, Sam, kami nak buat marketing. You jual apa? Oh, kita jual krepek pisang. Boleh kita tengok packaging? Kita tak offer dulu servis kita boleh buat packaging. Walaupun kita boleh buat packaging. Oh, dia ada packaging. Okey, krepek pisang kenapa gambar timun? Oh tak, ni gambar krepek pisang. Itu dah silap. Dia main buat saja. Jadi sebenarnya apa yang kami cuba nak bantu, kami cuba bawa jiwa perniagaan dan kami cuba selarikan dengan platform yang mereka akan gunakan. Macam banyak pula saya bercakap. Tapi daripada yang start opening set ini saya suka ni. Bila orang cakap dengan orang yang faham marketing, dia memang akan betul-betul faham. Daripada opening statement Sam itu sendiri, kita dah dapat dengar ada beberapa persoalan yang saya dah timbul di situ. Contohnya bila Sam cakap tadi, nak kejar likes ke nak kejar apa? Ada ke bezanya bila bercakap tentang likes ataupun interaction? Apakah itu? Lepas tu ada lagi yang Sam ada macam-macam lah tadi yang Sam sebut tadi, yang kita akan cuba kupas sepanjang kita punya sesi ni. Tapi so sekarang ni kita nak bercakap tentang pendigitalan, usahawan yang cuba untuk pendigitalan. Bila dia kata dia nak cuba untuk embrace digitalization, itu pun dah alhamdulillah. Itu pun dah alhamdulillah. Sebab kalau tidak sekadar nak nak try kumpul duit untuk mendapatkan ruang iklan di above the line media mungkin agak sukar. Bukan, sebab dia bukan not very affordable. Jadi kita tahu banyak usahawan yang beralih ke segmen digital untuk memastikan dia punya produk itu mereka reach out kepada pelanggan yang dengan lebih cepat dan juga cost effective. So apa yang dia nak? Cepat dan cost effective. Maknanya dia nak yang bagus tapi dia tak nak spend banyak. Itu dia punya selalunya lah brief dia. Jadi apakah strategi yang digunakan People's Brand untuk approach potential client, especially bila mereka kata mereka nak brief yang macam ni? Sebenarnya bila kita cerita pasal approach kan, I would like to share some our study case lah, and then pengalaman yang kita ada dalam industri ni lah. Sebenarnya kita approach tak ada perbezaan. Maksudnya kita approach dengan orang kata apa, dengan mudah. Kita tanya, kita review, kita melihat. Tapi sebenarnya sekarang ni bila keadaan PKP kan, kita susah nak jumpa orang apa semua ni. Jadi approach yang kami ketengahkan mengikut kepada situasi dan keadaan sekarang, juga menepati permintaan pelanggan sekarang. Apa yang kita cuba sampaikan ialah kita bagi input yang sebenar. Itu yang terbaik. We never ask you berniaga apa, tapi kita bagi tahu apa sebenarnya yang kita buat. Kalau you rasa you fit with us, you always can come with us. And we never ever judge your business. And kita tak pernah pun tanya, bank slip berapa you punya komitmen, tak ada. Sebab walaupun People's Brand menguruskan brand daripada SME sampai ke super SME, tapi kita tak pernah orang kata apa membeza-bezakan. Kadang-kadang tu selemah ini je. Kami buat brand audit secara percuma. That is our unique approach. Kita akan tawarkan brand audit secara percuma. Apa itu brand audit? Selalu kita dengar account audit apa semua kan. Brand audit ni bahasa mudahnya tak syok sendiri kau berniaga. Kita tengok daripada social media, and saya nak sambung sikit. Digital tak semesti social media. Across social media. Website, landing page, e-commerce. Lagi baru-baru ada WhatsApp tap link, and so many outside there. It just need to explore, and mana yang kita perlukan. Kadang-kadang tak perlu semua pun kan. Salah satu je. Back to the way we approach. Kita selalu akan approach dengan brand audit, brand health check. That is a very important. What make different? Sam, dah ada 3 orang marketing staff, marketing team ni kan. Apa yang you nak audit lagi? Brand audit ni sebenarnya nak tengok, this is happen when we been hit by pandemic kan. Tiba-tiba bisnes yang gah semua ke lantai, jatuh semua kan. Bukan kita nak cakap diorang tak bagus, diorang bagus. Tapi siapa sangka dalam keadaan macam ni. Tapi sebenarnya bila kita check, dalam kata apa, law of business kan, memang akan ada all these forces, economic forces, political forces, and mother nature punya disaster, all this ada. Cuma kita tak tahu bila. Jadi what is the important of brand audit actually? Relevant tak apa yang kau buat 5 tahun lepas tu sekarang?
then we are here, are happy to help you. And we have like 76 checklists for your brand. With the report at least 80 pages. We offer you the first 20 pages and you at least will know how much you'll spend next year. We will sponsor you first 20 pages out of 80 pages. Then you akan tengok, I see, oh sepatutnya macam ni, oh macam ni. Kadang-kadang kita nampak kan, okay, Facebook dah cantik, guna model, gambar cantik and everything, tapi tak menjual. That's why audit is really important. Kenapa you tak menjual? What is your call to action? What is your unique selling point? Kalau meniaga, cakap meniaga. Jangan cerita beli emas. Alhamdulillah dapat beli emas 2 kilo hasil perniagaan. Tak, actually you buat apa sekarang ni kan? Orang tak nak tahu how much you have in the bank. How much you buat, jual apa ni, jual apa? Sebab Sebab founder banyak shock sendiri sekarang ni. Yang tu yang saya paling Ini allergic sekali mungkin tu. ramai yang akan kecam saya. Founder ramai yang shock sendiri. Kita sebagai pengguna, Saya faham. kita Bila ambil sebagai gambar dia susun kereta betul, banyak-banyak. yes. Ya. Sebab kita, okay, you nak beli, that is okay. Sebab when you become a founder, you are become a symbol to your business. Yep. Kita nak tahu kan, oh macam hari ni I nak tahu awak ni, I nak tahu siapa yang bercakap hari ni kan. Yep. I tak pergi call awak ni, I pergi je check Instagram apa semua. Okay, you know like dia apa semua kan. I nak kena tengok. Yep. Sama je kalau berniaga. Owner dia ni jual kereta ke jual putu piring? Ya, apa sebenarnya bisnes Apa yang sebenarnya? dia? Okay, kita faham. Ada, okay, Sam, that is not a problem because I have my own business page. Kita ada business Instagram. Faham. Tapi bila you menonjol sebagai founder, contohlah saya cakap kan, pengusaha bisnes, you at least kena balancekan benda tu. Yes, you may share your lifestyle. I tak pernah cakap salah pun benda tu. Tak pernah ada siapa-siapa pun kata salah. Cuma dalam dunia, dalam keadaan sekarang ni, bila kita menggunakan digital, maksud digital ialah pantas sebenarnya bagi perniagaan. Yep. Maksudnya kita sebenarnya everything is digital, bukan analog lagi. Yep. So orang nak pantas. Kalau you rasa perniagaan you perlu sumber yang pantas, then you must use the right sources. Kalau tidak, jangan begitu. Okay, maksudnya kat sini, that's why kita selalu approach yang kita tengok klien datang, may I check your social media? I selalu gabung di social media. Mana boleh? You gabungkan social media you, personal and business. 10 gambar pergi bercuti, 1 promote produk. Lepas tu tiba buat paid review pula. That is confusion. First, sebelum kita approach, kita akan pastikan dia tak keliru. Kalau tak, kita yang haru. Betul. Jadi kita sebagai brand agency, kita selalu menitik beratkan siapa yang perlu kita tolong dan bagaimana kita tolong. It's very subjective question, but we always here to help you. Faham. Okey, tapi saya nak patah balik sikit. Boleh, tadi silakan. bercakap tentang brand health ya. Bila kita bercakap tentang brand audit. Mungkin ada yang terfikir kenapa nak perlu buat analisis tentang ataupun audit tentang branding itu sendiri, kerana a brand is a brand. Maknanya kalau saya kata saya menjual sesuatu produk A dan cap saya adalah cap ayam, itu je lah dia. Itu brandnya. Tetapi daripada apa yang saya faham, daripada apa yang saya katakan di sini ialah there are many layers ataupun banyak layer-layer yang perlu dikupas tentang the strength of the brand. Boleh Sam terangkan sedikit tentang apabila kita bercakap tentang the brand health, apakah antara elemen-elemen yang dilihat, apakah sudut-sudut yang dinilai untuk menilai brand health itu sendiri? Okay, brand, kalau yang tidak mengenali brand secara, maksud saya maksud ayat brand itu sendiri, mungkin dari segi logo dan warna sahaja. Sebenarnya lebih daripada itu. Kita pernah mengalami brand ialah something yang klien ataupun public akan rasa. Contohnya, kadang-kadang kita masuk kedai baju kan di mall. Hi, welcome to macam tu kan. Semua ada. Walaupun kita macam annoyingnya, tak itu brand. Tapi itu brand dia. Itu cara kita brand. Kadang-kadang kita nampak kenapa brand and marketing is two different thing. Saya nak buat. Brand is identity, marketing is how you want to deliver your identity. And communication. It's a tools. And jangan nowadays kita rasa ramai orang spend on marketing too much, tapi tak ada weak. Kan? Sebab brand dia tu tidak. Sebab brand dia very weak. Jadi faham. sebenarnya kenapa you nak push benda yang very weak? Faham. Contohnya macam, sebab tu pentingnya yang macam Dino cakap tadi, kenapa kita kena ada brand health check? Brand health check is very important. First, salah satunya kita akan tengok cara penggunaan social media. Synchronize or not? Tahun lepas you meniaga benda sama tak? Kalau tahun lepas you meniaga benda lain, please put away. Buat Facebook baru, buat page baru, buat website baru. Ataupun kadang-kadang yang saya perasan lah kan, nama SSM dengan nama produk
It's two different thing. Okay. Katakan dia jual produk A, SSN nama C. Dia akan masuk ke orang keliru. Dia nak panggil apa sebenarnya ni? Ini jual apa sebenarnya ni? Jadi kadang-kadang nama terlalu panjang. Contohnya lah kan, nama yang digunakan produk dia katakanlah XX. 5 tahun lepas very boom. Tiba-tiba tahun ni 5 tahun lepas tu XX tu diguna pakai oleh satu brand yang sangat teruk. Ataupun ada something yang happen. Kita check, oh you no longer can use this tagline at least. Okay. Kenapa? Sebab tagline ni ada satu isu, katakan isu agama, isu politik. Do you want still to use? Tak salah, tapi do you want still to write on this? Memanglah, unless kalau your business you memang very strong and you have money to revamp everything. Tapi sekarang ni, yang apa yang saya cakap ni tak perlukan duit yang banyak. Katakan tagline dia tu mengundang kontroversi pada tahun 2022. Tapi saya dah guna daripada tahun 2001 lagi. Tak ada masalah. Tapi adakah you nak guna? Itu yang kalau tidak dynamic, tidak boleh juga tak lah. boleh juga. Jangan shock sendiri. Kita bagi tahu. Okay, kadang-kadang ada orang cakap, Sam, kita nak buat logo macam ni. Kita akan check you punya logo. Kita akan buat finding check, logo you ni ada tak kena-mengena dengan orang lain satu. Sebab paling penting untuk kita selain daripada offer service, we educate them. And plagiarism tak bagus, copy semua tak boleh. You even, okay, ni sangat-sangat yang selalu terjadi. Pergi buat poster. Pergi Google gambar, klik terus paste. It's totally wrong. You boleh kena saman. Sebenarnya gambar you kena beli. You kena beli stock foto banyak. Terlalu banyak. Bila you nak digital, make sure you digital betul-betul. Digital yang ethical. Bila you ambil gambar orang tengah makan, you katakan you buat produk review dia. That is very unethical. So maknanya sekarang ni, brand health check, kita bantu semak dan kita akan tengok. At the end of the brand health check, the best part is, you tak akan membazir dah lagi lepas ni. Sebab you pay what you need, not what you want. Kita bagi tahu dia, okay, next year, your strategy must be like this. And you cannot lagi buat benda ni. Sebab benda ni dah terlampau lama you buat. Makin banyak. You buat flyers 5,000, tapi yang tukang distribute 2 orang. Flyers 2 tahun lepas penuh dalam store, you order lagi 5,000. Tak payah. Flyers ni kau dah boleh jual pula dah. Tak boleh. Dan kita akan bantu check. Sebenarnya banyak. Brand health check bukan sahaja untuk brand yang besar, untuk brand yang kecil pun sama. Kadang-kadang because I am very enthusiastic on this brand, I kadang-kadang pergi all the stall sampai buat brand health check. Okay, macam ni lah cik, saya bantu cik audit sekarang lah. Kita bagi dia 5 element je. Okay, ni contoh ni susunan banner di warung. This is a very small scale. Susunan banner di warung. Tapi kalau company yang besar, selalunya kita akan jadi mystery customer. Kita call, hello. Oh, tak ada greetings. Then what for? The brand is not coming from up to down. Faham? I tak nak call boss. Faham. I nak tahu. Kalau you kata staff you ada 1,000, 2,000, ada tagline. I nak tengok semua staff you boleh sebut tak tagline you? Sebab when your staff out, ini kita cerita big. Dia punya staff is your little ambassador. It's a brand. Kalau kita, I tak tahulah apa nama bos I. Boleh tahan lagi. You mega apa? Company you jual apa sebenarnya ni? I tak tahulah. That is totally wrong. They must be do a brand health check, brand communication, brand crisis management and everything. So benda-benda ni semua memang kena double check and tengok. So inilah antara elemen-elemen yang diambil kira bila kita nak mengaudit brand itu. Kerana one of the elements is the brand equity itself. Sebab bila bercakap tentang branding, dia bukan sahaja penjenamaan itu, tetapi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan penjenamaan itu, betul kan? So contohnya macam the colours, tingkah laku, dia punya tagline, apa yang dilakukan oleh staff, all that macam yang tadi, welcome to Tut, yang tu. So itu ialah greeting, itu merupakan part of the brand equity. Itu, so maknanya itu yang kalau kita patah balik apa yang Sam sebut dalam opening tadi, business itu ataupun perniagaan itu perlu di lifestyle kan. Kerana ia holistic. Dia holistic, semua dia encompass di situ. Tapi bila kita bercakap tentang branding, Sam, especially bagi PKS ataupun SME yang baru nak up, okay, BBNU bukan, BBNU budak-budak baru nak up. SME baru nak up, apa dia punya tu? Jadi yang baru apakah dia, mungkin Sam boleh ceritakan daripada pengalaman saya, apakah dia mungkin satu ataupun dua biggest mistake yang dilakukan oleh SMEs apabila mereka memikirkan branding daripada titik permulaan itu sendiri? Okay. Sebenarnya
as our agency name sekali, people's brand. From the people to the people. Actually we serve the solution for the people. Jadi bila sekarang ni saya banyak gunalah, orang kata apa, sebab PKP, COVID and all this thing, banyak yang melahirkan SME baru yang macam Dino cakap tadi tau. Yang macam memang sebelum ni kerja corporate and then jump into SME, which is good, alhamdulillah. Orang kata apa, tapi boleh kita cakap kesilapan dan kesalahan tu memang banyak. Kadang-kadang mistake yang pertama tu, dia orang lupa dia SME. Dia lupa dia SME. Tak, saya meniaga part time, tak meniaga serius pun. So konsistensi dari awal pasal brand tak ada. So banyak pula dekat Malaysia, kadang-kadang ada produk OEM, ada produk yang memang dia buat production sendiri. So when it comes to OEM, dia fokus on marketing, not branding. That's the problem. Kadang-kadang yang masalah ataupun kesilapan yang sering kali dilakukan oleh usahawan yang pertama ataupun usahawan baru ni, dia tak tahu nak start macam mana, and then they choose untuk copy. Itu silap sebenarnya. Sebenarnya langkah pertama yang perlu kita tahu bila kita nak jump dalam dunia perniagaan ataupun small SME ni, kita perlu tahu siapa target market kita. Kita nak berniaga ni how long? At least you spare 2 hari duduk diam. Ni berniaga ni besok ni kan, berapa lama nak berniaga ni? Ni produk kita siapa yang nak beli? Ada tanya tak orang nak beli? Jadi mulakan dengan menjual produk orang untuk belajar. It's a very win-win situation. Belajar. Sebenarnya tak payah nak keluarkan yang tak sendiri dulu, kita ambil belajar daripada orang lain dulu. Dengan cerita buat bila macam ni, saya pula macam founder, agent. Tak, saya tak ada produk. Saya tak ada macam agent. Cuma sekarang ni keterbukaan perniagaan sekarang sangat. Kan kita kalau macam ni tengok je ramai yang dropship apa semua. Ambil peluang ni untuk belajar. You tak payah ada stok. You tak payah belajar. You have a very simple product knowledge, you boleh jual. Contoh hari ni kan, saya nak jual emas. Kan kita ada satu kotak sekian-sekian harga. Jual, beli. Okey, kalau kita rasa kita suka jual emas, kita tengok. Kadang-kadang tak semestinya kena jual emas. Konsep itu sendiri. Jadi bila kita pergi ke branding pula, okey, katakanlah dah mana fikir dah, memang nak berniaga, memang inilah produk aku, memang inilah aku nak buat. Pastikan target market yang betul. Dan jangan buat sambil lewa. Bila nak buat branding kan, logo, bila nak buat logo, bagi saya cakap logo is everything. Logo is image. Selemah-lemah elemen brand ialah logo dan nama yang mudah untuk difahami. Tak perlulah sekadar. Cuba bagi contoh. Nama yang mudah. Nama yang mudah. Nama yang mudah. Kalau kita jual nasi lemak, kita jual contoh kita jual nasi lemak ni. Nasi lemak daun pisang. Memang semua orang dan semua orang lah yang menggunakan. Semua orang menggunakan. Jadi macam mana tak tambah supaya benda tu nampak kita punya. Okey. Nasi lemak daun pisang cinta. Simple. Faham. Tapi tak perlulah nasi lemak apa. Itu kalau nasi lemak. Tapi kalau kita nak buat produk, macam saya cakap, logo tu jangan kelang kabut. Jangan terlampau gairah sangat macam nak tunjuk kreatif. Sebab logo tu akan dijelmakan in future dalam packaging. Di baju corporate, di invoice. Diorang ingat logo ni sekadar dalam PC, dalam buat kat phone cantik. Sekarang memang logo ataupun dekat profile picture Instagram je. Boleh cantik ni, buat ni kan, pelik-pelik ni kan, buat macam abstract sikit, gravity sikit. Tapi you jual benda yang tak ada kena-mengena pun tu. Please gunakan konsep simple dan menyeluruh. Jadi sebenarnya bagi saya, ni yang tadi soalan mula tadi, kenapa pentingnya media agency ni? Kita sebenarnya di media agency bukanlah kita terus charge you mahal. Tak ada. Bila you datang dengan kita tengok masalah you, kita bantu apa yang semampu you. Kita scaling berdasarkan apa yang kamu mahu. Okay, kalau you perlukan untuk consult logo, bila kita cakap kita brand agency, kita consult you daripada warna logo sampai kepada apa yang staff you nak bercakap. So it's like 80 plus element, plus minus banyak. Dia menjadi macam satu guidebook ataupun manual. Kerana setiap elemen akan diaddresskan di situ. Logo kita akan bagi tahu, okay, you nak jual apa. Memang tak jelas. Sebab you kena ingat, perniagaan you bukan bertahan selama 24 jam. Dan bukan diterima oleh seorang sahaja. Tak, kita berniaga ni sekecil-kecil je. Kalau perniagaan kalau you punya logo cantik, produk you sedap, senang diingat, tiba-tiba ada investor. You nak cakap macam tu ke dengan dia? Tak. This is peluang, this is rezeki. You usaha, you akan dapat rezeki. You kena ingat konsep tu. Bila kita berniaga, memang kita kena serah, redha dan tawakal. Tapi kena ingat,
persediaan tu mesti selari. Jangan sampai kita gunakan benda tu sebagai satu alasan. Oh nanti sebab tu kadang-kadang ramai bila orang nak invest tak bersedia, dia tak takut, tak berani. Itu jadi sebenarnya. Saya boleh katakan rakyat Malaysia rata-rata kan sangat kreatif. Nak berjual makanan sedap, yang produk yang berdaya saing. Even kat Malaysia pun kita banyak company-company yang besar ataupun syarikat-syarikat, even government sendiri pun keluarkan geran-geran packaging. You tak nak grab ke benda tu? You tak perlu buka kilang. So opportunities itu banyak. Opportunities tu banyak. Nampak? Kalau you buat logo buruk, dah lah makanan sedap, orang takut nak beli macam alamak logo dia. Logo tu satu hal, lagi satu nama. Sebab tadi macam saya ada sebut tadi, okeylah, mungkin apa yang kita boleh lakukan untuk belajar pada mula-mulanya ialah kita ambil produk orang lain dan kita jual itu dulu supaya kita boleh belajar apakah processes bagi company itu. Tetapi apa yang saya dapat lihat di sini, dan maafkan saya kalau anda tidak setuju dengan saya, tapi saya rasa satu shortcut yang banyak diambil oleh orang di sini di Malaysia ialah mereka mengambil satu jenama. Okey, satu jenama yang memang dah dikenali banyak dan kemudian dia tweak jenama itu sedikit untuk menjadi nama mereka. Saya bagi contoh ya. Dua jenama ini merupakan jenama yang dikenali ramai, iaitu Lazada dan Sephora contohnya ya. Tapi saya ada nampak ada perniagaan-perniagaan yang menukar nama itu untuk bunyi lebih kurang sama tetapi dia bukan. Jadi apakah pandangan Sam apabila kita mengambil shortcut seperti itu? Selalunya orang macam ni tak berani jumpa kita orang. Dan kalau dia jumpa memang siap aku kunci pintunya keluar. Sebab because why? We are here to educate you. Okay, this is totally wrong. Sebenarnya kita bukan nak cakap salah, maksudnya salah macam undang-undang. You nak berniaga, you kena ada genuine nak berniaga. Yes. Kalau you rasa produk you is the best, kenapa you nak tiru orang? At first, bila you tu sebenarnya niat tu yang mula-mula tadi tu kan. Mula tadi asalnya tak ada niat nak berniaga, sekadar part time. Tiba-tiba bila ada investor dah masuk apa semua, nak kekayaan cepat, tolak tepi semua. Tolak tepi semua brand apa semua tak terjaga. Sebab tu problemnya kalau macam ni memang kita boleh kata unethical. Satu dari segi penggunaan nama yang hampir sama. Kalau tak sama is okay. Ini hampir sama color. Ya, satu lagi selain itu color font. Font banyak disalahgunakan. Even kat Malaysia pun ada yang pernah saya share study case. Syarikat yang bagi saya yang boleh kita tengok kan, memang dia protect, memang dia sayang perniagaan. Contoh macam Shell Out. Shell Out dia dah trademark kan logo, design dan tulisannya, dan itu sangat bagus. Jadi itu boleh menjadi rujukan kepada kita sebagai usahawan ataupun pengguna di Malaysia. Sebenarnya banyak selagi orang kata apa, kriteria kita nak berniaga ni, kita kena pastikan dari awal tu betul. Supaya kita ni tahu, sebab berniaga ni bukan benda yang senang, lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni. Jadi perniagaan ni perlu dijaga dan perlu dikemaskan seawal-awalnya. Baru kita pasal marketing. Tengok, perasan tak Dino, kita tak cerita langsung pasal marketing. Tak. Kita pasal branding. Kita cakap pasal branding saya sekarang ni. Saya berharaplah yang mendengar, yang mengikuti sesi ni, pastikan branding anda kuat dulu. Kuatkan branding dulu. Jangan kuatkan branding maksudnya tak semestinya kena spend duit. Contoh branding kan, you jumpa orang, you bagi business card. You tak malu, you bagi business card you. You bagi tu. Nanti kalau nak order curry puff frozen, bagi tahu tau. Kita mahu frozen. You kalau berjaya jumpa satu hari 10 orang, you darab setahun, I tak terkejut you buka kilang lagi 3 tahun. Bukan duit you, I invest because I want to invest in someone yang believe in the brand. Dia tak cerita pun, saya kilang cantik, tak ada. You ni rajin lah. How much your production? I want to invest in your brand lah because I believe in you. See? As simple as that. Not simple lah, tapi maksudnya kalau you yakin dengan brand you, there's no room for you untuk tak yakin dengan orang tak yakin pasal you. Itu je. Confident, I jual curry puff frozen. What make me different from others? Curry puff frozen I order hari ni sampai besok. 24 hours. Kalau you bayar lebih, I bayar hantar hari ni juga. Oh betul, macam tu. Okay, I nak goreng kan pun boleh juga. Okay. So sekarang ni brand bila you bercakap, kalau jual barang, contoh minta maaf kadang-kadang bila kita pergi expo booth apa semua, mungkin itu staff atau apa. Dia jual apa dia? Tahulah. Faham. Segan. Kita ni nak beli ni, kau segan ni, kita bukan nak berkenalan dengan kau kan? Kan kadang jual, itu pentingnya. Brand, that is a simple way to start. You berniaga apa, you cakap proudly. Hi, my name is Sam. I jual curry puff frozen. Available from Monday to Saturday. Hari Ahad I cuti. But in case special occasion, you let me know earlier. I will send direct to your door. No worries. Free extra. Kalau you bayar, saya sekian.
Oh ya ke? Jumpa cakap nama sampai orang muak. Orang muak kita tak apa, jangan kita muak dengan bisnes kita. Itu silapnya. Jadi sebenarnya buang tangkis perasaan not believing in your brand. Brand tu wujud daripada dalam kita. Kita yang tahu apa kita nak sebut nama produk kita, macam mana produk kita nak servis kepada orang, dan kita kena yakin lah. Jangan tiba-tiba, itu juga Pak Fuzan. Sam, nak order curry pop. Aku tak free lah, aku keluar ni. Jangan. Okay, you nak order curry pop, berapa? How much you nak? Thank you lah sebab kontak kita kan. Berapa you nak? Sekian. Bila you nak? Besok. Besok pagi tak sempat, petang boleh? Jangan terus cut off sebab opportunity datang ni kadang-kadang because of kita punya usaha 2-3 hari lepas. Betul. Kan? So brand is acquire you lot of energy and time. Is it premature for me to, kalau saya nak katakan macam ni, kalau saya kata ni untuk memudahkan dia punya pemahaman tu, branding itu ialah perkara pertama yang perlu kita gahkan sebelum we go to second gear, which is marketing. Yes. The bullet is marketing. The bullet is marketing. The bullet is marketing. Okay. Yeah. So benda ni selalu yang kita nampak. Kadang-kadang terlampau dibuai lama dengan marketing. Okay, order flyers, buat banting. Perasan tak kadang-kadang banner ejaan pun salah. Itu brand lah tu. Sebenarnya bila you pergi kedai printing ataupun you pergi special punya tempat macam tu, dia print apa you bagi je. Dia bukan consult you untuk ni, sebabnya dia pun takut nak tulis macam-macam kan sebab kerja tu kan. You from inside, the artwork, the soft copy must coming from you. Tulisan, ejaan, English ke apa ke, rojak ke apa ke, itu kemain peranan. Jangan sampai orang ejek pula. Jangan sampai nanti contohnya salah eja, nampak cantik, print sebesar-besar depan kedai, tapi bunyinya ada seakan-akan macam perkataan lucah contohnya. Ada perkataan-perkataan yang tak menarik contohnya, dan itu akan bagi impact yang sangat teruk. Walaupun you nak ubah, you kena ingat bila ada problem happen, almost 50% masalah yang printing apa semua ni susah tau nak come back balik, kita nak ni balik. Kalau lagi zaman sekarang screenshot send terus. Tersilap je kadang-kadang kan. Katakan nak bagi promotion, katakan discount 5%, tertulis 50%. Orang screenshot pergi kedai. You ni mesti tak, I salah. Macam mana tu? That's why brand require focus and commitment since day one. Okay. Because you only get one chance to get it right. Yeah. Okay, faham. Dia lagi satu perumpamaan dia macam ni lah. Kira macam ada tak pernah kita terfikir, and correct me if I'm wrong, ada tak pernah kita terlihat mungkin ada satu jenama ni. Jenama ni mungkin tak kira lah produk apa, tapi jenama ni mungkin kita dah biasa sebab kita guna, tetapi kita tak pernah tengok dekat mana-mana dipromotkan, mungkin di TV ke apa. Lepas tu tiba-tiba satu hari kita tengok TV macam wow, diorang dah ada duit untuk promote kat TV. Maknanya diorang they invested in the branding dulu untuk menggahkan brand, untuk menggahkan produknya. Kemudian mereka sampai a certain level, okay, switch up marketing to go to the next level. Itu strategi yang betul kah? Itu strategi yang betul. Okay. Sebenarnya marketing memang perlu ada, tapi skillnya tu. Satu, jangan shock sendiri. Satu, berpijak di bumi yang nyata. Kan, jangan ingat you ada duit, second month you berniaga, you terus buat billboard, you terus masuk TV. Lepas tu saya nak switch soalan pula. Pernah tak kita nampak produk yang masuk TV gah-gah senyap? Tapi dah tak ada. Tapi contohnya ke kedai makcik yang papawa kat Terengganu makan sedap tu, berganti-ganti anak cucu yang menjaga. Ada. Tapi problemnya diorang tak push on marketing, diorang jaga branding. Maksudnya jaga apa? Quality food apa semua jaga. Yes. Benda tu normal, dan you boleh nampak benda tu sebenarnya. So benda ni memang bukan asing. Bukan orang kata apa, bukan benda yang baru. Benda tu memang normal berlaku. Kita nampak contoh kalau macam sekarang ni, kalau saya sebut ayam goreng pun orang tahu dah brand apa. And burger orang tahu dah burger kan? Apa. Dah tahu dah. Kalau kita sebut burger pun ada dua, burger Malaysia ataupun burger Mat Saleh. Dua-dua pun dah tahu dah yang mana. Yes, betul. So, itu branding yang hebat. Itu branding hebat. Sebab apa saya nak share satu iklan Indomie di Indonesia. Satu hari tu dia buat tanpa gambar produk, warna sahaja. Semua orang tahu tu dia. Semua orang tahu tu dia. Warna, font dan benda tu semua orang tahu dia. Tak perlu try hard pun nak menjual. Sebab tu saya cakap tadi, when you have a better brand punya quality, less cost. You tak payah nak membazir sangat dah, nak banyak keluar duit. You just buat. Tapi Sam, kenapa produk yang dah famous still buat marketing? This is where brand positioning come. Yes. Before to position back your brand, you must have very solid brand to position.
Kalau you nak gerakkan benda kan, nak tisu atas meja letak mesti terbang, betul? Tapi kalau you letak batu atas tisu tu, terbang tak tisu tu? Tak. Sebab you have the right positioning. Macam tu lah. Brand kalau you tak jaga macam tisu atas meja. Ke sana, ke situ, ke sini. Dan kita boleh gerakkan dia. Brand yang makin banyak, yang makin famous, tapi kenapa buat marketing? Sebab dia nak brand positioning. Dia nak ada dalam lifestyle orang. Jadi this is being quote, if correct me if I'm wrong, owner Coca-Cola ataupun founder Coca-Cola, dia pernah cakap kalau ditakdirkan besok satu dunia hilang ingatan, habislah gaji nama Coca-Cola. Orang tak beli dah. Kompetitor makin banyak. Tapi now they are selling lifestyle. They are selling services. There's no longer talking about flyers. Dia tak lagi cerita pasal colour. Siapa nak cerita pasal colour, font banyak-banyak kali? Tak ada. Konsep semua dah sama dah. Cuma kalau kita buat brand DNA check, kalau kita ubah pun kita bukan ubah total. Kita improve dia, improvisasi yang kita akan lakukan. Contohnya macam logo-logo brand besar. Pada tahun 2022 ini, banyak brand-brand yang berubah. Logo, contohnya macam AirAsia. Konsep tak berubah, tapi dia bawa melebih ke depan. Something like that. Giant, Lotus. Perubahan dia ada ways je. Rebranding dengan redesign is two different things. Yes. Rebranding is something atas bawah. Semua. Atas bawah semua. Redesign, design. Dia tukar rupa je. Sebenarnya apa yang kami di People Brand Agency, sebenarnya memang setiap hari memang kita menghadapi cabaran sebenarnya untuk menerangkan. Macam Dino mungkin faham. Tapi apa yang kami cakap ni mungkin boleh disampaikan dalam masa 30 minit, disampaikan dalam masa sebulan. Betul. Faham. Jadi sebenarnya orang kata apa, saya pun nak shout out my team juga yang memang selalu selain daripada hamok daripada saya dapat juga and then daripada klien pun kita bersyukurlah apa yang ada. Dan kita sampai sekarang pun we always serve the people. Sebab tu kita bawa nama kita, actually kita pun baru rebrand sebenarnya this year. And then sebab kita rasa macam kita nak bila kita nak educate, kita nak yang mudah untuk orang datang. We are people's brand. Kita pun manusia macam biasa. Sebab you jual produk, you pun kan manusia. So we offer people services solution. That's why we come to you, we let you sell to the right people. Okay, we are the people, let you sell to the right people. Ataupun kita punya ni empowering people's brand. Empowering your brands, and we always put your brand in their hands. Itu je. Kita selalu uphold benda tu supaya kita jangan give up. Kan? Betul, apa yang saya sampaikan ni tak semudah macam mana kita borak hari ni, yang kita kupas hari ni. Sebabnya untuk ramai usahawan yang even sampai sekarang ni pun makin ramai yang jadi usahawan. Tapi kesilapan kita kalau boleh tak nak nampak bisnes tu ada tahun ni je. Sebenarnya kita nak bisnes tu ada. Sampai kalau boleh bila bisnes tu maju, dia bantu ekonomi. Macam JWSME hari ni kan kita kumpulkan orang kata apa, all the specialists here untuk kita bercakap apa semua ni kan, untuk merancangkan lagi ekonomi, untuk merancangkan lagi ekosistem. Jangan sampai kita terbeban dengan kesilapan kita yang kita tak nak akui. Faham. Cerita pasal brand tapi dia punya konflik macam hutang pula kan. Tak, tapi dia memang penting sebab kalau we don't get this right, maknanya the community SME dia akan susah untuk maju ke depan. Tapi saya nak tanya sedikit tentang services daripada media agency. Sebab saya terfikir tentang soalan ni bila Sam bercakap tadi, kenapa brand yang dah famous nak kena ada marketing lagi. Mungkin satu elemen yang perlu diambil kira ialah the position your brand is in di dalam the life cycle of a brand. Are you creating exposure? Are you sustaining? Sebab itulah sebabnya saya ambil contoh Petronas contohnya. Bila kita nak gaya kita ni tak cukup, tak lengkap kalau tak ada iklan Petronas. Sanggup tunggu. Kalau duduk macam saya lah, kalau duduk overseas dulu masa duduk London, kalau rasa nak nangis buka iklan Petronas. Kan? Yang lama-lama. Padahal tak ada pun dia tunjuk minyak. Dia tak ada pun tunjuk saya menjual minyak. Dia tidak ada itu. Tapi so apa yang saya nak tanya di sini, kalau anda PKS yang ada produk, kalau yang baru tu saya faham lah, mungkin anda fikir saya baru, saya perlukan bantuan daripada media agency untuk build it up. Tapi dah lama ada produk dan dah lama di pasaran, kenapa masih perlu media agency? Kerana mereka tidak lagi dalam the exploratory stage, mereka already in the sustenance stage. Apa yang boleh ditawarkan? Back to the question, kenapa perlu media agency? Kami di People Brand Agency atau media agency,
kami selalu melakukan research ataupun kajian yang berkala. Permintaan terkini, kehendak terkini. Orang kata apa, permintaan global, permintaan lokal. Itu adalah benda yang kami terpaksa, bukan apa, arus yang pergerakan yang memang kami akan lakukan setiap bulan, setiap tahun. Dan kita akan tukar. Kalau perasan marketing plan di office kami terpaksa tukar untuk sampaikan kepada pengguna yang baru. Jadi apa bezanya untuk pengusaha ataupun usahawan di luar sana? Mereka terlepas pandang. Jadi kami di sini sentiasa menyediakan, memberikan kehendak-kehendak terbaru untuk pelanggan-pelanggan. Bukan pelanggan kami, pelanggan you. And the best part is, kadang-kadang we are happy to have a customer yang sampai boleh export ke Saudi. Kami tak charge persen you pergi Saudi. You pergi ILO, makin kaya tukar logo. Tak ada pun, tak ada. Betul, betul. Faham. Kau cakap, thank you so much Sam. Sebab apa tau, packaging yang you cakap hari tu baru Saudi approve. Kita cakap, betul lah, alhamdulillah, you go lah. Betul. Kalau tak memang tak ke mana lah produk kami. Memang sedap Sam, tapi macam bila kita hantar design tu ke Saudi, terus dia suka. Memanglah. Kan? Kita tak ada. Maksudnya macam bila you pergi jumpa agensi macam kami, kami tak cakap nanti you kaya kena bayar persen. Tak ada. Walaupun sebab ni you nampak macam lama nanti saya nampak kita makin masuk, dia minta payment extra dah, minta diskaun semua lu buat kan. Tu normal ya. Tidak. Kami sebenarnya what make us different? Kita orang setiap hari memang orang kata apa, information yang kita dapat tu bertukar-tukar, berkehendak. Contohnya macam sekarang ni dah nak metaverse. Our team right now memang specialized team, memang tengah study on metaverse. What needs for marketing is the next 2 years. So memang kita tengah study benda tu. So what happen now? NFT tengah very boom di Twitter, di social media. What is NFT? Our team tengah study. And sekarang ni pula kita tengah nak invest and study on financial fintech punya marketing. Nampak? Bila you punya business tak berkembang, stuck di situ, that's why you rasa you kena jumpa kami. Kenapa? Sebab sekarang ni macam I tak terkejut one day orang beli guna pisang guna Bitcoin. Tiba-tiba masa tu Bitcoin pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar kan. Tapi kami di agensi, benda yang funny, benda yang crazy is serious thing for us. Yes. Sebab it's happening outside there. Kami juga tahu kadang-kadang ada sekarang ni banyak orang kata apa, cashless is everywhere. Kita pergi kedai, kalau you tak ada all this e-payment gateway provider kat kedai you nak scan, itu susah sekarang. Wajib ada. That's why sekarang ni kita sebagai agency ada juga attachment untuk fintech punya industri. Kita bagi tahu your brand should be like this. Why? Because in the next 2 you boleh nak macam ni setahun 2. Tahun ketiga you akan jatuh. Bukan kita Tuhan, tapi kita bagi tahu sebab incoming from Thailand, Singapore punya trend yang kita perasan Malaysia quite good sebab Malaysia sangat cepat adapt to all this perubahan. Jadi sekarang ni perniagaan yang ada dalam Malaysia ni, yang terutamanya yang macam klien kami ataupun yang bakal jadi klien kami akan pastikan yang you bukan stagnan. And the best part is kalau you datang jumpa kami untuk shop sendiri, excuse me, you never, jangan jumpa I. Sebab we are here to help you. Bukan nak dengar all the fairy tale about your product apa semua kan. This is reality, not fantasy. That's the thing yang you guna tahu You have to know your reality. Sebab sekarang ni outside there sebenarnya kan, day by day my team bila hantar research report, I takut macam boleh ke kita nak cope with all these forces kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah ketakutan tu sebenarnya ada. Contohnya macam hari ni kan, GUSME kan, tak pernah terfikir dia akan nak pergi event virtual event. Tapi sebenarnya best. Satu sebab macam anytime I want. Yes. And then I kalau pergi mana-mana pun I nak information. Kan kadang-kadang. So sekarang ni GUSME, apa yang I bukan promote tapi memang suka. Sebab ni benda yang baru, benda yang sangat baru yang you boleh experience event digital. Pernah tak kalau I cakap kalau kita bentangkan proposal ni 10 tahun lepas mesti kena hamuk kan? Kau kenapa nak buat dalam skrin kan? Tak, sebab benda ni adalah trend. Nampak sekarang ni I tak terkejut Food Fest online lepas ni. Kan Food Expo online. Tester hantar kat rumah. Faham? Katakan tester sampai besok. Besok tengok lagi event tu jari. So benda ni tak ada yang gila, tak ada yang tak masuk akal. Faham? Tenang kat situ, mungkin kita yang ke belakang. Faham? So ada macam-macam lah yang macam-macam boleh dilakukan. So the pendek katanya, it has to remain dynamic.
Yes, should remain dynamic. Okay, kita ada, saya nak iklan sekejap. Saya dapat nampak di prompter depan saya ada dah soalan yang diajukan oleh kita punya audience pada hari ini. Jadi kita akan address the audience nanti sekejap lagi, last kali bila kita go into the Q&A session. Tapi saya ingin menjemput anda sekali lagi untuk tanyakan soalan. Kalau anda terasa macam nak tanya, Sam, you ni mahal ke? You tanya je, I akan tanya dia balik. So sebab ada macam-macam yang perlu kita faham kat sini. Nak tanya ni, bila kita bercakap tentang formula, sebab tadi Sam ada sebut tentang kita belajar daripada apa yang orang lain buat. Okay, yang tu saya faham. Okay, tetapi kita tidak boleh tiru sebiji. Betul. Because it doesn't work. Betul. What about branding ataupun marketing formula? Ada tak formula yang boleh kita pilih dan ikut dan cuba buat ataupun apply to kita punya business, ataupun dia tidak ada satu formula, dia bergantung kepada perniagaan-perniagaan anda sendiri? Macam mana tu? It's very subjektif juga. Ya. Tapi sebab ada perniagaan yang kita tak boleh nak iklankan menerus. Contohnya seperti perubatan, racun serangga. Sebab benda ni ada klausa-klausa yang kita perlu ikut authority. Tapi sebenarnya, okay, ini formula yang saya guna lah. Okay kan? Sebelum ini, I will start with meniaga steamboat sebelum ni. Okay. Back in when I'm studying. Okay. Ya, I meniaga malam. Pagi dah memekak dah. Jangan lupa datang malam Jangan apa Keep telling what you doing. Keep telling. Kau meniaga malam kan, Sam? Ya. I terus cakap, malam ni free datang Malam tu free. Ya, pukul 8 pagi pergi kelas ni. You buat apa malam? Datang steamboat I'll do it the whole semester. And I'm survive. Faham. I tak spend apa pun, diorang yang spend. Maksudnya macam, satu tips yang saya bagilah when you a business owner, ini untuk yang baru nak start. Do not, orang kata apa, stop telling about yourself and your product. That's very simple. Every day. Buat sampai orang annoying. Annoying tu maksudnya bukanlah gerakkan badan dia ke apa, bukan. Free malam ni, macam biasa steamboat buka macam biasa. Okay, macam bercakap. Bila orang datang, inilah dia, bila kita lifestyle kan dia, kita bercakap dengan orang pun macam cakap dengan kawan. Okay, faham. Nanti kita pergilah kedai Sam tu, semak lah, jumpa datang cakap lagi. At least kalau kita pergi sekali, seminggu ni senyap tak jumpa kita. Pergi, punya sedap. Tu kedua. Bila you dah semangat untuk cerita pasal you produk, pastikan produk you quality. Ini saya nak cakap terang. Produk yang tak berkualiti, produk sampah, peace out. Tak guna you spend how much on branding and marketing. Kalau dari awal you tahu produk you fake, produk you boleh harmful people, out. Jangan sibuk nak berniaga. Jangan nyusah korang. Sebab kita lalui. Tapi hardor dia kisah, dia fikir nak buat duit. Yes. Kita sebagai pengguna, kat sini kita pengguna orang lain nak ceritakan. Jadi sebenarnya bila tips and formula, bila you berniaga, pastikan you bertanggungjawab. You berniaga makanan, pastikan kualiti. Pastikan sedap. Bukan basi, bukan tak sedap. Benda ni benda yang kita rasa lah normal lah. Takkan benda tak sedap. Tapi kan yang bestnya bila cakap ni, sebenarnya dia bunyi macam common sense. Pastikan tak basi, pastikan sedap. Tapi faham tak anda, ini adalah sebahagian daripada branding. This is part of your brand. Yap. Bayangkan kan, kalau makanan you tak sedap basi kan. Kedai basi tu tak payah pergi. Dah sudah branding melekat. Nak bagi tahu macam, salam guys, makanan saya dah tak basi. You bagi tahu how effective is that? Sebab tu dari awal, bila you nak berniaga, pastikan, okay, ni yang paling basic. Maksudnya 1 month old, 2 days old punya business, keep telling people about your product. Kau jangan harap orang cerita pasal produk kau. You kena cerita. Dino, free tak malam ni? Jom kita makan kat kedai aku baru buka. You offer apa? Kau dah tahu kawan tu vegetarian, kau tak payahlah ajak. Faham. Common sense tak ada pula kan. Sebab tu sekarang ni, apa tak kisahlah cerita makanan je kan. Sebab saya buat macam biasalah makan suka. Banyak je, sebenarnya banyak je produk lain. Bukan makanan nasi tadi, nasi lemak ni, steamboat, pula ni curry puff. Contohnya kalau kita buka car wash, you buka car wash, you sepatutnya offer the best services. Bersih and then kemas. Bila orang hantar cuci kereta, maksudnya nak bersih lah. Janganlah sampai not deliver. Tapi kena ingat, kadang-kadang kita buat kesilapan. Kita akan buat kesilapan. Belajar untuk perbaiki kesilapan daripada review. Ini sangat penting. Sekarang ni orang dulu berniaga nak dapat review orang susah. Zaman digital, kita dapat review senang. Tengok kat Google, 2 star. Maaflah kita pergi hari tu tempat duduk tak cukup. Jangan maki orang kat situ.
Great. Again, part of the branding. Maaf tuan, kami menghadapi trafik yang sangat tinggi. Yes. Kami datang untuk claim refund ke apa ke. Jangan entertain kemarahan bila berniaga sebab dia will affect brand. Sebab tuan cakap macam susah je topik brand ni. Memang susah. Kalau susah tak payah berniaga sebab your brand akan menyusahkan orang. Sebab tu we are here from people's brand and media lain juga. Kita sebenarnya membantu supaya you tak buat salah. Yang salah you tak nampak. Kadang you shock sendiri kan, kedai aku sedap-sedap. Padahal you tak pernah tahu pun wujud Google review. You tak pernah tahu pun wujud Facebook review. Bila buka, kenapa orang ramai ni orang santau ni. Pergi panggil. Bukan orang santau, dah semua rating 1 star kat Google. Sebab sekarang ni zaman digital. Itu yang saya cakap tadi tu. Bila you tidak berpijak di bumi nyata, you buka kedai dah spend cantik, you tak pernah tahu kewujudan Google review. Sedih tak sedih? Kita je, this is a brand. Kita akan check brand health check. One of it is a Google review. Google review, of course. Kan? Yes, Google review tak boleh padam. Bukan suka hati padam macam social media. Faham. Tengok, you have to fix it. Bila kita kan, kita tak tahulah kenapa. Makanan semua okey, semua sedap. Kita panggil review, panggil viral, semua okey. Buka Google review, 1 star berderet. You baca ni 10 hari tak habis. Tak sedap, makanan basi, lambat sampai, tak terparking. Kalau dah macam ni, buatlah marketing macam mana pun takkan jalan. Yes. Sebab tu saya cakap, kalau you ada proper brand health check, you akan tahu, sebenarnya tak pernah tahu kewujudan Google review. Balik ni, siapa-siapa yang dengar ada perniagaan, tengok Google review. Dan satu lagi tips, Google nama sendiri apa yang keluar. Google nama sendiri apa yang keluar. Macam-macam keluar kan. Sebab benda ni simple pada bahasa. Tapi sebenarnya perlukan komitmen. Dia simple tapi genyah, tapi perlu. Memang you have to. Ni sibuk nak buat marketing tapi branding ke laut kan. Okay, so ini ialah saya save the best for almost the last. Sebab ini mungkin kalau nak kata misconception pun tidak juga. Kalau nak kata ini satu benda yang remeh pun tidak juga. Betul. Tetapi satu benda yang paling apparent bila kita bercakap tentang digital marketing, terutama sekali bagi komuniti PKS, ialah mereka memikirkan digital marketing di Facebook atau Instagram cukup. Mungkin betul bagi sesetengah company, tetapi dia fikirkan yang bila dia dah post, that's it. Apakah dia yang perlu dilakukan untuk memastikan kalau kau tak nak fikir pasal benda lain dan kau hanya nak fikir tentang Facebook dan Instagram sahaja, apakah dia the bare minimum, benda-benda yang paling basic yang perlu dilakukan oleh PKS untuk memastikan at least Facebook dengan Instagram ngam. Mantap. Suka soalan ni. Sebabnya betul lah ni kan, nak buat SEO mahal, nak buat SEM jauh sekali, nak buat YouTube lah, clickbait semua tu memang susah lah. Nak cari orang nak buat memang content susah. pun susah. Lambat lagi kan, dengan bayar tak boleh kan. Facebook dengan Instagram, this is a very minimum one. Even kita pun offer benda ni at our agency, menjual sekejap. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu, bukan sekadar posting dan lepas, bukan. Pertama sekali, bila you decide nak berniaga dalam Facebook, do not use your personal account. Sebab saya nak gelak sebab saya macam ya Allah, saya ingatkan tak ada orang nak sebut ni. Tapi ya betul. Jangan berniaga, ni ulang di bahasa Inggeris. Jangan berniaga guna personal account. Kenapa? Lah sama je berniaga kan. Sabar. You kena guna Facebook page. Sebab fungsi perniagaan lebih power, lebih hebat di Facebook page. Betul. You sibuk nak berniaga personal, tapi Facebook dah sediakan itu. Ni kata malas ni. Tak tahu saya. Facebook dah sediakan platform untuk kita engage. Engage dengan perniagaan. You jadi blogger pun boleh buka dedicated Facebook page. Wajib. Tak ada alasan. Alright? Dan pastikan copywriting yang tepat. Pastikan Facebook berfungsi sebagai medium perniagaan. Kan kadang-kadang Facebook pun satu hal juga, mengubah itu ubah ni kan. Tapi itu alasan you nak berniaga, you kena ikut. All the buttons, you dah berniaga cantik ni kan Dino. Nombor phone tak letak. Apa tu kau order pakai niat. Location tak tahu kat mana. Location tak letak kan. Ni sedap sebenarnya. Location kat mana? Nak call ni pakai niat ni kan, nak order ni kan.
Alhamdulillah sampai dah makanan Ni macam kat luar. genie. Sampai kan? Sampai. Jangan macam-macam je kat luar sana. Meniaga tu meniaga elok-elok. Tengok dekat link bio tu tepi tu ni macam nak kena slide share pula kan. Di tepi Facebook, siapa yang tengok on Facebook boleh tengok ni kan. Cukup tak semua kriteria tu? Number phone, alamat, business hours, sedikit penjelasan mengenai perniagaan, adakah verify or not this perniagaan, and then kalau ada posting tu jangan ada posting yang selain daripada perniagaan, and then jangan terlampau menjual, sebab tadi ada cakap Facebook is the place for you to engage and lifestyle. And then you engage dengan orang, reply komen. Sebab di Facebook ada algoritma dia, ada insight dia yang mampu membantu. Ni kalau cerita lebih ni kena buat seminar. Faham. Cuk. Tapi sebelum Sam terus ni, saya rasa saya terpanggil untuk nak kena clarify di sini. Sebab tadi kita ada bercakap tentang kena pastikan bisnes kita itu di lifestyle kan. Tetapi sekarang Sam kata jangan post benda-benda yang tidak berkaitan dengan bisnes. Tapi kadang-kadang bila kita nak lifestylekan bisnes itu, adalah muncul benda-benda yang tidak berkaitan dengan bisnes. I think it's important for us to address the fact that sebenarnya bila kita post benda-benda yang tidak berkaitan dengan bisnes tu dan dia jatuh dalam kategori lifestyle, sebenarnya dia masih ada kaitan dengan bisnes. Dia masih terpalit dengan bisnes itu sendiri. Sebab contohnya contohnya ialah katakanlah you jual baju. Okay, you jual baju dan you punya Instagram tu ada gambar baju. Tapi kadang-kadang kita tunjuk gambar senario orang ataupun gambar parti contohnya. Dalam gambar tu ada orang yang memakai baju you. So dia lifestyle kan? But still berkaitan. Tapi berkaitan. I rasa itu penting untuk kita sebabnya maksud yang tidak berkaitan tu kadang-kadang kita nampak apa tahu. Dah cantik kan post gambar baju, tiba-tiba macam posting pula buat paid review. Faham? Page you tak boleh promote barang orang lain. Yang paid review orang lainnya tu barang orang lain tak boleh nak promote. Sebab boleh lah sebenarnya, tapi kan ni kedai you. Apakah perasaan you? You meniaga kedai tak cantik, air masuk goreng pisang dalam kedai you. Kan macam tu lah maksudnya, kita kena jaga, kita kena make sure entiti perniagaan kita tu dijaga sebaiknya. Kan selemah-lemah di Facebook dan Instagram. Gitu juga di Instagram. Banyak sangat yang kita boleh tawarkan. Lepas ni kalau nak berborak panjang, you always can contact me. Kan insyaAllah kita akan bantu mana kita boleh bantu. Social media dan Instagram. Jangan risau, you tak perlu jadi agensi yang besar. Kita tak bagi you harga billboard pun, jangan risau. Sini harga billboard semua mahal kan ni. Kalau hire agensi ni mesti 5-6 angka. Tu semua karut. Tak ada. Faham. Betul. Dynamic. Ya. Itu keywordnya dynamic. You datang dengan kita try to resolve your issue. Kalau you nak buat orang lain, you buat orang lain. Sekurang-kurangnya you tahu dengan kami macam inilah kita akan ukur badan sebelum buat baju itu. Yes. Faham. Yes, betul tu. Okay. So kita ada kita dah nampak ada soalan di situ yang masuk. We have another dalam 12 minit saja lagi. We will start with daripada soalan daripada Liana Sobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak bezakan spending untuk branding dan marketing? Okay, Liana. Interesting. Okay, Waalaikumsalam. Okay. Berkenaan spending, marketing dan branding, dua-dua tu benda berbeza sebenarnya. Dua-dua ada spending yang berbeza. Yes. Okay, macam saya cakap tadi, kalau you at early stage, do not spend too much untuk tell your identity. Sebab the identity must coming from you. Alright. Bila you dah yakin dengan your brand punya solid or not, orang kata apa, G2 tak G2 brand kita ni, kita try spend sikit marketing. Okay. Orang sambut tak? Bila tak sambut, make sure your spending tu, your gap of improvement tu kita dapat untuk kita repair on branding. Faham? Okay. So sebenarnya sekarang ni soalannya saya nak ubah sikit sebenarnya. Bezakan spending. Spending memang tak boleh beza. Memang berbeza. Marketing and branding is two different thing. Cuma dekat sini you boleh menggunakan langkah yang bijak untuk memastikan you jual branding you dengan secara paling lemah sekali. Kalau you can score the lowest point, you campak RM1 pun marketing cost, you campak RM2 pun marketing cost. RM1, RM2 ni maksud saya flyers. Orang akan dapat, thank you lah Liana. You niaga sekarang, I datang. Because people are happy to see you. Ni kalau senyap, settle. Faham. So, pastikan sebelum nak spend yourself first. Okay, pastikan orang suka you. You nak berniaga, you kena ada kawan.
Soalan ni kan takut terjawab soalan lain pula. Okey. Dan kita tanya soalan seterusnya, iaitu daripada Atirah Munira. Kalau ada tagline tersebut kena trademark juga ke? Yes, I'm loving it, this question. Yes, memang kena trademark. Sebabnya ini sangat penting. Tagline tu kita punya. Trademark tu orang kata bukan kita punya kalau kita trademark. So kalau kita nak jadikan itu kita punya, kita kena trademark. That is a must. Sangat bagus soalan ni. Ramai yang terlepas pandang, yang shock sendiri kadang-kadang buat, kadang-kadang ada yang kena saman. Awas ya, you dah spend marketing gedababung, pum, owner nampak, pum, surat lawyer sampai. Thank you lah sebab you dah spend untuk dia nampak. Memang selalu macam tu. So jawapan dia untuk menjawab, kalau ada tagline tersebut kena trademark juga ke? Kalau bagi saya, yes. Sangat yes. Tapi sebelum buat tagline itu, check dulu tagline tu dah ada orang guna ke tidak. Dah Betul. ada orang trademark sebelum you. Tu boleh check kita tu. Itu yang gunanya ada marketing agency. Okey. Soalan daripada Zaiful Arifin, panjang sikit soalan. Ramai yang bimbang nak spend untuk branding dan marketing sebab takut mahal. Sedangkan ada sahaja peluang di luar sana yang menawarkan perkhidmatan percuma dan berpatutan. Bagaimana hendak mengubah mindset ini di kalangan usahawan tempatan? Okay, bila sebut nak ubah ni bukan benda yang senang. Tapi kita boleh educate. Yang educate macam kami tak boleh give up. Jadi sebenarnya soalan dia, bimbang nak spend untuk branding dan marketing sebab takut mahal. Okay, dia macam ni. Soalannya lebih kurang sama macam yang sahabat sebelum ni kan. Mahal atau murah kita yang decide. Kalau you bayar murah tapi impact, then you very good quality. Tapi sebelum you decide untuk spend, you kena tahu where is your point first. Itu yang pentingnya, bijak berbelanja. Baru you dapat konten yang betul dan outcome yang tepat. Sebab sekarang ni ada 10,000 ni, apa boleh buat? Itu salah. Sepatutnya you yang kena tahu bila you ready nak guna 10,000 tu. Bukan you pergi bawa 10,000 jumpa orang. Apa kita boleh buat? You alter lah, what the best for us. Apa tu mengharapkan sales. You cannot allow to come with me, okay? Right? So sebenarnya kat sini, yes, memang ada yang percuma kat sana dan ada yang berpatutan. Yang berpatutan tu kami lah, yang percuma tu bukan kami. Tapi sebenarnya kami, jangan risau. Kalau yang maksud yang mahal tu very subjektif. Sebab macam saya cakap je lah, kita sendiri tahu nilai kita. Macam di People Brand Agency, kami telah, ni numbers yang kita akan share. Kita telah membantu lebih 60 SME sepanjang PKP. Antara inisiatif yang kita nak buat, marketing for needs. Kita adalah antara pelopor yang pertama melakukan bazar online. So kita buat marketing for needs tu, kita bantu diorang untuk buat poster yang baru cantik. Itu free. Memang percuma kita buat marketing for needs. And then ada juga kita bantu usahawan untuk check logo. Itu free. You buat logo, kita check, Sam okey tak logo ni? Color okey, jual apa ni? Okey, approve. Itu free. Sebab memang betul. Sebab branding very big. Kalau you minta untuk consult untuk you pergi Paris, you minta percuma, you siap. Macam itulah. Tapi sebenarnya yes, setiap yang berlaku, setiap stage price tu ada dia punya, orang kata apa, kelas-kelasnya. Tapi macam kami memang banyak, memang kita expert untuk dealing dengan SME yang keuntungan 1,000 sampai ke 100,000. Database kami menunjukkan ramai peningkatan klien-klien kami yang hari ni buat sale 1,000. Sam, excited ni, tengah malam. Sam, sale dah 10,000 bulan ni. Alhamdulillah, kita pun happy. Asal ni dia jumpa kita nak keluar 500 tekata-tekata ni. Untuk buat apa ni? Buat design semula tekata-tekata. Tapi dah dapat 10,000, dia jadi ketagih. Sam, bagi quotation baru. Apa kita nak buat? Sabar. Faham. Sebab tu nanti macam saudara Zaiful, insyaAllah you will get the momentum soon when you ready enough to spend. Okay. Kalau kita pare down sedikit, saya nak spawn a question daripada Zaiful punya soalan ni. Kalau kita bercakap tentang brand promise lah, daripada People's Brand, apakah the bare minimum brand promise yang boleh ditawarkan oleh People's Brand kepada mereka? Maknanya ini ialah kita nak kata pembuka kata lah, nak bagi orang yang ya Allah takutnya nak pergi jumpa si Sam ni, manalah tahu dia dah lah rancak bercerita mampus kalau dia punya fees yang mahal. Jadi apakah the bare minimum yang boleh dijanjikan oleh People's Brand? Okay, sebenarnya untuk SME kat luar sana, yang memang kita sebenarnya kita customize package selemah-lemah untuk create attractive brochure and digital key visual. Itu paling lah. Kita bantu you
buat konten selama 30 hari posting untuk pertama mengenai you punya produk as low as 800. Oh. Hah? Yes. Hah? Itu betul tu. Yeah. Itu genuine reaction. Yes. Oh, okay. RM800. Saya tak sangka lah dia Kita buat 3 angka. Yes. RM800 untuk konten kreatif selama 30 hari. Okay. Then the best part, you can reuse it for the next month. Okay. Cuma you susun lah macam mana nak buat. Yeah. And then itu tak termasuk management. Okay. Kalau you nak kita arrange kan, you just bayar us 1,500 Okay. Faham. selama sebulan. That is the minimum bear yang kita buat. Faham. Okay. Percaya atau tidak, ramai cik alumni klien lah kan. Alumni. Daripada 800 tu dah pergi ke 50,000. Faham. Dari 800 tu dah pergi ke 20,000. Okay. Bukan kita yang suruh, dia yang minta. So sebenarnya it's always can start, and the best part is we always here to for you. Okay. So you always can come to me, Sam. contact me. Bukan, I macam ni sebab apa tahu? Sebab I duk fikir macam okay lah, itu dah second last question dah tu. Patut tiba-tiba bila nak kata dah 5 minutes sudah, tiba-tiba bam, tiba-tiba banyak pula soalan yang masuk. Okay. Kita buat quick fire question di sini ya. Okay, kita ada 5 minutes lagi. Daripada Atirah lagi sekali, which one should I go first? Brand or product to promote? Brand. Sebab apa brand? Brand, produk ni boleh jadi banyak in future. Kalau brand, contoh kita ambil lah macam one of our speaker tu kan, Yolofa kan. Dari tudung sampai ke air. Beli. Orang tak tengok ingredient dulu, orang tengok siapa yang jual. Siapa yang jual? We trust, Sebab branding dia dah trust hebat. the people. Saya percaya Yolofa. Yeah. Dan berjuta lagi orang percaya Yolofa. Yes. Kepercayaan adalah sangat penting sebelum kita masuk untuk kita ambil kepercayaan orang untuk membeli barang kita. Ingat, brand is all about trust. Brand and product, brand. Yeah, okay, alright. Cakap pasal Nilofa, dia on malam ni dengan Haris. Jadi kalau nak join dan belajar daripada dia, dan juga untuk join doa selamat, join pada malam ini, and tell your friends to come and join also. Kita belajar sambil beribadah macam tu. Okay, soalan seterusnya, Andak Fitri, ramai sebenarnya push branding dan sales guna personal account. Ibarat konsep yang diajar sesetengah coach untuk lebih muka sebelum brand up. I rasa soalan ni macam panas. Okay, dia macam ni sebenarnya. Okay, kita tak pernah cakap dia macam ni lah. Selalunya kalau dengan my client, I always cakap dengan dia, sebelum masuk buka kasut dulu. Tinggalkan fahaman-fahaman lain kat luar, put aside. Sebab tak ada yang salah, tak ada yang betul dalam marketing. Cuma yang lambat dengan cepat je marketing and branding. Alright, so tunjuk muka tak salah. Memang kita cakap tadi kan, bila kita bercakap suruh datang kedai makan, tunjuk muka lah kan. Betul, coach tak salah. Yang salah tu bila produk you salah, muka you tak ada. Bila produk you teruk, muka you tak ada. So mana muka yang coach tu ajar tak tunjuk? Faham. Berapa ramai kat luar sana kena tipu dengan produk you jual? Menjawab tak? Geram kan? Geram. Dia panas sampai dia jadi geram. So ramai sebenarnya push branding dan sales guna personal account. Ibarat konsep yang diajar setengah coach untuk lebih muka sebelum brand. Tak salah. Tak ada masalah dengan orang kata apa statement ni. Tapi saya cakap berdasarkan konsep dan kehendak sekarang. You guna personal account. You meniaga guna personal ke business account? Business. Meniaga pun guna business account, meniaga pun guna business. Sebab kita dah disediakan, dah Facebook, platform dah disediakan untuk kita meniaga. Saya rasa mungkin sebab diorang bezakan diri dengan Nilofa. Contohnya kita dah sebut nama dia tadi, okey. Nilofa tu lain weh. Dia Nilofa, dia ada 8 juta follower. Tapi pada masa yang sama, tengok tak, dia masih ada business page untuk Nine Lofa untuk menjual produk-produk dia. Masih. Sebenarnya dia run parallel. Itu hanya kalau sebagai seorang individu, you punya brand pun dah memang gah. Yes, true. Itulah dia. So you have to. Ni Atirah Munirah ni, dia memang suka tanya soalan. I rasa lepas ni you kena charge dia consultation fee dah ni. Tapi tak apa, kita jawab soalan dia. Kalau kita buat FB page business under our FB personal account, boleh ke? Soalan ni rasa macam nak kena marah dengan Sam. Okey, dia tak marah. Oh, tak marah. Alhamdulillah. Bismillah. Alright. Wajib kalau kita buat FB page business under FB personal account, boleh ke? Okey. FB page kena ada. Memang FB personal sebagai admin, tu tak ada masalah. Tapi jangan pula pergi buat Atirah Munirah tapi jual produk. Dah mana satu Atirah Munirah. Sebab bila orang pastikan FB page tu mudah untuk dicari. Macam kami, People's Brand Agency, type memang itu je keluar. Tak keluar lain. Sama juga macam saudari ni, nak berniaga, tulis produk terus. Jangan letak nama SSM, jangan letak nombor SSM kat atas nama tu. Nama means nama yang mudah disebut, mudah diingat.
Kalau admin diuruskan oleh personal page, personal FB tak ada masalah. Tapi must become like two entity. Jawab. Menjawab. Okay. Okay, thank you. Okay, I think sekarang pun masa dah tepat pukul 10.30 pagi. So kita dah overrun sedikit. Thank you so much Sam. Minta maaf kepada mereka yang tanya soalan yang selebihnya. Tapi tak apa. Jangan risau sebab Sam ada booth. People's Brand ada booth. Jadi jangan lupa untuk check out the marketplace. Sebab di situ ada booth oleh pada People's Brand. Dan you can ask your questions there. You can ask for consultation. Semuanya ada di situ. So we want you to be interactive in that way. Tapi for now, Sam, terima kasih banyak-banyak. Sesi yang sangat best. Memang pembuka kata untuk Ribut Now yang sangat rancak. Okay, ribuan terima kasih diucapkan kepada Sam. Sam Bahrain daripada People's Brand. And we wish you the very best of luck, Sam. Thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alright. Okay, so that's it for this blog. Let's go to the next item on our agenda. Jom.